Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan pemilihan Parti Bersatu sudah diketahui. Akhirnya, persoalan besar. Mampukah Parti Bersatu bertahan lagi? Ini apabila ada wara-wara mengatakan Parti Bersatu akan lebih berpecah belah selepas ini. Terbukti hari ini disahkan Bersatu Tenggara bubar, Ketua dan 15 EJK umum keluar parti. Inilah yang menjadi persoalan. Belum pun sampai 24 jam selepas pemilihan Parti Bersatu, yang mana membabitkan pemilihan tampuk pimpinan daripada Presiden sehinggalah EJK, Exco dan MPT-nya, kini dikabarkan pula satu demi satu pemimpin-pemimpin dalam Parti Bersatu mula keluar parti. Kalau kemarin kita dengar seorang bendahari Bersatu Pahang keluar parti dan hilang kepercayaan terhadap pimpinan Parti Bersatu, hari ini kita digemparkan lagi dengan Bersatu Tenggara pula bubar, dengan ketua dan 15 EJK umum keluar parti. Ini bukan setakat seorang, tetapi membabitkan pembubaran Bersatu di Tenggara. Persoalan semula, mampukah Parti Bersatu bertahan lagi? Bersatu bahagian Tenggara didakwa terbubar serta-merta hari ini susulan keputusan ketua dan 30 ahlinya, termasuk 15 ahli jawatan kuasa bahagian itu yang mengumumkan keluar daripada parti berkenan. Ketua Bersatu bahagian Tenggara Hassan Rashid berkata, keputusan itu dibuat sebulat suara selepas mempertimbangkan beberapa faktor termasuk hilang keyakinan terhadap kepimpinan tertinggi yang dilihat gagal menguruskan parti selain tidak telus dalam melaksanakan tanggungjawab. Beliau mendakwa tindakan pemimpin atau pimpinan tertinggi menghantar notis rasmi pembatalan pemilihan bagi cawangan Kota Jaya Selatan, Bandar Tenggara Selatan dan Sungai Telur sehari sebelum ia berlangsung adalah sesuatu yang tidak cermat. Selain itu, sayap Sri Kandi di cawangan Bandar Tenggara Selatan, Penggeli Timur, Pelepah Valley yang layak bersidang juga tidak tersenarai dalam perwakilan pemilihan jawatan kuasa. Sri Kandi bahagian Tenggara, malah jawatan kuasa itu juga telah digantung daripada bersidang, katanya kepada pemberita di Kota Tinggi hari ini. Hasan berkata beliau dan wakil beberapa cawangan yang terlibat turut membuat 5 laporan polis susulan isu pengurusan parti itu. Beliau mendakwa kira-kira 500 ahli cawangan terbabit dijangka turut mengikuti keputusan keluar daripada Bersatu. Bersatu bahagian Tenggara mempunyai 19 cawangan dengan jumlah ahli keseluruhan ialah 1.263 orang. Saudara, apa komen anda tentang isu dan juga apa yang berlaku sekarang ini? Ada yang kata parti bunga ini tutup kedai sajalah. Apa pula pendapat anda semua? Ada yang memerli Parti Bersatu sebagai parti yang sudah kena sumpahan, sudah kena tulah. Apabila mereka memulakan langkah Sheraton, mereka mengkhianati Pakatan Harapan dan kebanyakan pemimpin serta ahli Parti Bersatu sebenarnya adalah daripada parti-parti yang lain seperti AMNO, PKR. Jadi, apakah pula terjadi selepas ini? Adakah ini petanda Parti Bersatu bubar selepas pemilihan? Kita jumpa lagi, tinggalkan komen kamu. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tangkapan SPRM bakal mendedahkan skandal paling hebat berkait dengan hasil padi petani yang tidak seberapa. Tangkapan oleh SPRM terhadap seorang eksekutif pemasaran kepada sebuah syarikat yang domin tetapi mendapat kontrak sebanyak 1,8 bilion pembekalan baja dipercayai akan mendedahkan skandal pembekalan baja tidak bermutu kepada petani selama ini. Ini kerana penyelewengan ini didakwa antara punca mengapa baja yang dibekalkan oleh sebuah badan kerajaan kepada petani tidak bermutu yang kemudiannya menyebabkan
petani gagal menghasilkan padi yang mencukupi. Bagi aktivis media sosial yang giat membangkitkan isu penyelewengan dalam sektor pertanian, yaitu Hisamuddin Ghazali atau Syamgaz, isu ini akan mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya selama ini. Pembangkang Perikatan Nasional Duk Pertikai, beras putih tempatan tidak cukup di pasaran. Zaman mereka jadi kerajaan 33 bulan, Duk bekal baja subsidi tidak ikut spek 15.000 tan kepada pesawah hingga hasil jadi rendah tak apa pula. Kesannya tahun 2023 tidak cukup beras, kata beliau menerusi Facebook. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pula sedia memberikan kerjasama kepada SPRM susulan pembongkaran kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi dianggarkan bernilai 1,8 bilion ringgit. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, beliau mengalu-alukan siasatan oleh badan berkenan yang dijalankan ke atas Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Saya amat mengalu-alukan siasatan oleh SPRM yang dijalankan kini ke atas Nafas, katanya. Saya juga ingin beri jaminan yang KPKM akan beri sepenuh kerjasama kepada pihak SPRM untuk melengkapkan siasatan mereka, katanya ketika dihubungi Buletin TV3. Semalam, seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat direman 4 hari sehingga Sabtu ini berhubung dakwaan kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan di bawah kementerian kawalan sebuah kementerian yang dianggarkan bernilai RM1,8 bilion. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Irza Zulaikha Rohanuddin terhadap suspek selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Menurut sumber lapor berita harian online, lelaki berusia 30-an itu ditahan bagi membantu siasatan ketika memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM lewat petang semalam. Hasil siasatan awal mendapati syarikat terbabit adalah sebuah syarikat yang tidak aktif atau dormant di Malaysia sejak 8 tahun lalu. Bagaimanapun, syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpengkalan di negara jiran iaitu Singapura. Syarikat terbabit juga dikatakan menerima kontrak perbekalan baja berjumlah 15.000 tan atau lebih kurang 60 juta ringgit pada tahun 2022. Pemberian kontrak sangat meragukan, di mana ia dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara rundingan terus atas alasan pembelian darurat, katanya lagi. Wow, jadi siapa orang yang terlibat? Kita jumpa lagi.